لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. Baca sekali. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya muallim Ibrahim al-hikmata 'allimni, ya muallim Ibrahim al-hikmata 'allimni, ya muallim Ibrahim al-hikmata 'allimni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baca semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka maqlubi. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka maqlubi. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka maqlubi. Tuhanku, baca. Kepadamu maksud pengajianku dan hanya keridhaanmu yang aku tuntut. Tuhanku, kepadamu tujuan kehidupanku dan hanya keridhaanmu yang aku tuntut. Tuhanku, kepadamu maksud tujuanku
kelimpahan karunia, kehendak dan tolongnya Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan oleh Dia kepada kita dan takdirkan oleh Dia kepada kita pada hari ini untuk berhimpun dalam satu majlis ilmu. Yang mudah-mudahan dengan pertemuan pada malam ini dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhir sekali dengan kepahaman yang kita faham, maka mampulah untuk kita beramal mencari keredaan di sisi Allah Subhanahu wa taala satu. Yang kedua, alhamdulillah, dalam pertemuan pada hari ini tuan-tuan, insya-Allah bermula daripada malam ini dan malam-malam yang seterusnya kita akan baru nak mula mengaji. Bermakna sebelum ni tak mengaji lagi, baru bersembang semata-mata Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kesimpulannya insya-Allah bermula daripada malam ini dan malam-malam yang seterusnya bermula hari ini kita akan mula mengaji. Dan tajuk yang berpilih untuk memulakan kuliah kita, insya-Allah kita akan mulakan setajuk yang bernama tahsilus solat. Iaitu bagaimana cara nak memperbagi bacaan-bacaan dalam sembahyang kita. Kenapa tuan-tuan hamba pilih tajuk ini sebagai pengajian kita yang pertama? Yang pertama sekali ketika hamba mengaji pondok-pondok tuan-tuan, dan akhir sekali hamba ambil mengaji di Fatoni dengan Tok Syekh Fakir Daud. Yang tokoh hamba ni tuan-tuan bukanlah orang alim sangat dan orang tak hebat mana, tapi beliau dibesarkan di Mekah, mengajar Masjidil Haram 30 tahun. Di antara tok guru beliau Syekh Al-Mandiri, antara tok guru beliau Syekh Al-Banjari. Bila mana Syekh Daud ni tuan-tuan habis berkhidmat di Mekah mengajar 30 tahun, kemudian balik ke selatan Thailand buka pondok di Tani, hamba mengaji dengan beliau. Satu karamah Tok Syekh Fakir Daud ni tuan-tuan, bila mana hamba mengaji dengan beliau, tiap-tiap malam hamba duduk di Tani lebih kurang 3 tahun. Bila siang Tok Guru ni akan mengajar di pondok, bila masuk saja waktu maghrib dia akan keluar. Bermakna untuk sisi pondok, anak-anak dia sendiri akan mengajar. Bermakna hamba tuan-tuan ditugaskan sebagai khodam, bawa untuk guru, untuk pikul untuk guru, buat ke surau-surau dan sebagainya. Satu perkara lagi hamba melihat bagi Tok Syekh Fakir Daud tuan-tuan, hamba berkhidmat dengan beliau selama 3 tahun. Tiap-tiap malam kuliah maghrib, dia tak pernah bawa tajuk lain. Selama 3 tahun yang sebelum ni, wallahu a'lam, selama hamba berkhidmat dengan beliau selama 3 tahun dia kuliah maghrib di surau ni 30 malam 30 surau, bulan depan surau yang sama, bulan lagi satu surau yang sama, beliau tak nak mengajar benda yang lain. Walhal berulang-ulang tajuk yang sama. Yang pertama sekali dia akan ajar apa? Sifat 20, wujud kidam bakar sampai kalam dan sebagainya. Kemudian habis sifat 20 dia akan baca takbir, dia akan baca Fatihah, dia akan baca tahiyat, dia akan baca selawat, dia akan baca lapas salam. Dia baca, orang ikut. Dia baca, orang ikut, kemudian disyarah. Baik. Artinya tuan-tuan, Tok Guru ini dia mengulang satu perkara, yakni perkara yang wajib dibaca dalam sembahyang kita betul. Yakni takbiratul ihram, al-Fatihah, tahiyat, selawat dan lapas salam. Bila mana hamba balik ke Malaysia tuan-tuan, hamba telah diamanahkan oleh Tok Guru hamba sendiri, dikata Wan, bila hamba berbicara mana-mana surau, jangan buka kitab selagi mana tak sempurna lagi mensyarahkan 5 perkara ini. Dia mana pada apa? Jangan buka kitab selagi mana tak sempurna mensyarahkan 5 perkara ini. Maka benar lidah orang lain tak pernah bohong tuan-tuan. Bila mana hamba balik ke Malaysia, mengulang balik 5 perkara ini, jelas ternyata ramai pada kita hari ini yang dah sembahyang pun bacaan Fatihah tak betul lagi, bacaan tahiyat tak betul lagi, tak boleh membedakan mana rukun, mana sah, mana syarat, mana wajib, mana sunat dan sebagainya. Jadi hari itu kita naik tasawuf ke atas, bermula pada hari ini kita turun bawah balik. Bermakna kita masuk kepada basement, kita akan menjadi syariat, yakni 5 perkara yang wajib dibaca dan sembahyang dengan betul. Jadi kaedah pengajian kita mudah. Yang pertama sekali, bila mana hamba tanya, hamba nak tuan-tuan jawab kerana Allah Ta'ala. Mudah mengaji. Bila hamba tanya, hamba nak tuan-tuan jawab satu. Yang kedua, bila mana hamba baca, hamba nak tuan-tuan ikut kerana Allah Ta'ala. 2. Kaedah yang ketiga pengajian kita, kalau ada tersilap dari lidahnya hamba sendiri, maka hamba minta ditegur kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faham ibarat? Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baca semua.
Soalan yang pertama, rukun sembahyang ada berapa? Haji. Dah. Pagi-pagi lagi tadi dah. Sebab apa tuan-tuan? Pertama sekali ulama dah kata dah. Tuan-tuan buat mana-mana kitab-kitab yang besar dah. Ulama kata antara syarat sah. Apa syarat? Syarat bermakna perkara yang duduk di luar daripada sembahyang. Sebagai contoh, tutup aurat. Bermakna kalau sebelum sembahyang kita tak tutup aurat, nak sembahyang sah tak? Tak sah. Tapi kalau sebelum sembahyang kita dah tutup aurat, tengah sembahyang dia terbuka, sembahyang batal tak? Tak batal. Syarat kalau sebelum tutup. Nampak beza? Ada. Jadi syarat itu penting. Maka ulama kata antara syarat sebelum solat itu nak masuk kepada medan sembahyang, dia kena beza dahulu mana wajib mana sunat. Ada. Dia wajib membedakan mana wajib mana sunat. Sebab tajuk itu penting tuan-tuan. Ramai pada kita hari ini tak boleh membedakan mana yang wajib dan mana yang sunat, sehingga menimbulkan perbalahan. Ada. Sehingga menimbulkan perbalahan. Dah menimbul masalah Wahabi dan sebagainya. Kemudian kita sendiri tak faham mazhab Syafi'i, maka dengan ketegangan kita memahami ilmu, akhir sekali menyebabkan perbalahan. Sebagai contoh paling mudah masalah takbir. Dah. Ulama dah kata dah tuan-tuan, hukum takbir ni wajib sunat. Angkat di sunat, lapas dia wajib. Bermakna kalau imam tak angkat Allahu Akbar, usah kata mazhab lain, mazhab Syafi'i. Allahu Akbar sah. Sah tapi makruh. Nak cerita sah. Kenapa sah? Kerana perbuatan angkat di sunat. Sebab tu ulama kata antara syarat yang pertama seorang nak sebelum masuk ke medan sembahyang, dia kena beza dahulu mana wajib mana sunat. Sebagai contoh, tuan-tuan sembahyang dah mudah. Semua pakat-pakat pergi salam. Zuhur, maghrib, isyak. Assalamualaikum warahmatullahi. Kanan kan? Assalamualaikum warahmatullahi. Kiri. Kamu nak tanya tuan-tuan yang ni, di mana berpaling yang wajib, di mana berpaling yang sunat? Baju kuning jawab. Kanan wajib, berpaling ke kiri sunat. Serban jawab. Berpaling kanan wajib, kiri sunat. Baju hitam jawab. Dua-dua sudah. Sudah. Baju merah jawab. Mana yang satu? Ke kanan wajib. Berpaling kanan wajib, berpaling ke kiri. Okey. Baju belang jawab. Mana wajib, mana sunat? Berpaling ke kanan wajib, berpaling ke kiri. Alhamdulillah. Ini aku tanya orang dah mesti sembahyang ni. Nak tanya sah di hadapan pula. Bukan barisan, sah dah. Barisan dari sah dah tak sama. Mana berpaling yang wajib? Ke kanan ke wajib, kiri ke wajib? Kanan wajib, berpaling ke kiri sunat. Alhamdulillah. Ini tuan-tuan dah jawapan daripada kita yang dah sembahyang 30 tahun dah, 40 tahun dah, 50 tahun dah. Sebab tu banyak ulama kata akhir zaman ni, kenapa banyak orang yang sembahyang tapi masih lagi melakukan munkar. Sedangkan Quran jelas mengatakan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya zat dan roh sembahyang itu boleh membuang daripada perbuatan fahsyat dan munkar. Tapi hari ini kita duduk sembahyang, duduk menipu lagi, duduk bohong lagi, duduk buat perkara merosakkan pada hati. Sebab apa? Pertama sekali kerana roh sembahyang tak ada. Macam mana roh tak ada? Orang yang sembahyang sendiri tak boleh beza mana wajib mana sunat. Maknanya hamba bukan nak mudah tuan-tuan dah. Ulama dah kata kalau kita kata berpaling ke kanan wajib, kalau tak paling batas sembahyang tak. Sudah. Tak datang pula lagu mana ni? Sebab tu kena faham hukum. Berpaling ke kanan hukumnya sunat, berpaling ke kiri hukumnya sunat. Tetapi lapas pertama wajib, lapas kedua sunat. Bermakna kalau takbir begini sah. Assalamualaikum warahmatullahi. Sah tak? Sembahyang sah tapi makruh. Kenapa makruh? Mukhalifus sunnah, menyalahi sunnah. Sebab Nabi berpaling. Kalau tak berpaling, tak batal sembahyang. Ini membedakan untuk berpaling ni wajib, yang lain berpaling itu sunat, lapas dua wajib. Hukum Assalamualaikum warahmatullahi. Nak paling pun boleh, tak paling pun tak apa. Tetapi lapas kalau berpaling betul, tak baca sah tak? Tak sah juga. Tapi kalau tak berpaling, kita baca dengan betul, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi. Sah tak? Sembahyang tetap sah. Jadi ingat kaedah. Kaedah kita tu sebab aku ulang 40 kali
kita faham kaedah ni, tak berbalak antara kita sama masyarakat. Kemudian yang kedua, bila mana kita faham kaedah ni, akan saling berbaik sangka. Aku tak kata mu tak kata aku. Sebagai contoh, sebab timbul pada hati tuan-tuan tentang masalah hukum angkat tangan kan. Yang kata beginilah, yang kata beginilah, yang kata beginilah, yang kata beginilah, yang pegang telurlah, yang letak di Allah, macam-macam kaedah. Maka kita syarah pada hari ini, bagi mereka yang berpegang begini, tak usah kata dia saja betul. Maka itu sebab kenapa ulama kata hukum angkat ni sunat, bahkan yang wajibnya lah lafaz Allahu Akbar wajib. Tetapi nak angkat ni sunat, nak angkat pun tak apa, tak angkat pun tak apa. Ingat kaedah, bila mana sunat, nescaya ada khilafiyah, perbezaan pendapat. Kenapa perbezaan pendapat? Banyak yang terima tuan-tuan tentang hadis Nabi SAW. Banyak orang Wahabi hari ini kata, kita sallu kama ra'aitumuni usalli. Nabi dah kata dah, sembahyanglah kamu sebagaimana kamu tengok aku sembahyang. Nabi tak kata sallu kama allimuni usalli. Kalau tadi hadis Pak Wahabi jatuh kata dah, Nabi tak kata sembahyanglah kamu sebagaimana kamu tahu aku sembahyang. Tapi Nabi kata sembahyanglah kamu sebagaimana kamu tengok. Kita nak tengok Nabi ke? Dah, bermakna yang tengok Nabi sahabat dia dah ulama tabi'in Nabi sampai pada hari ini, maka perbuatan yang dilihat daripada mata akan diikut. Sebagai contoh, memang mungkin dalil yang di antara Nabi pernah berkata, bila kamu letak tangan, letak di antara pusat dengan dalil. Memang ada dah segini. Tak dia kata kita buat satu masalah. Satu hari itu tuan-tuan, Nabi kemungkinan sudah perut. Contoh, satu hari itu Nabi sudah perut. Maka Nabi takbir hari itu Allahu Akbar, Nabi letak tangan di sini. Sebab apa? Nabi nak menahan perut yang sakit. Kan Nabi seorang lelaki yang sentiasa berlapar. Kemudian sahabat yang lain apa? Dia akan melakukan apa yang dia nak dapat. Maka dia rawikan hadis tu. Dah rawi perbuatan dengan perbuatan. Faham ibarat? Rawi perbuatan dengan perbuatan. Sebab itu tak salah kita menegaskan kata hadis Nabi cuma perkataan hadis dah. Sedangkan hadis ialah perkataan, perbuatan, ikrar serta diam Nabi semua dipanggil hadis. Maka boleh jadi pada ketika itu Nabi letak begini, sahabat lain nampak diikut. Maka sampai pada hari ini ada yang letak begini, Allahu Akbar. Nak kata salah ke? Allah, aku tak berani betul. Kita pakai jadi kata. Jadi bila memahami hukum begini, maka sentiasalah kita berbaik sangka. Betul laku. Yang tak betul orang yang tak sembahyang. Fahaman ibarat. Jadi serupa juga masalah salam. Tak usahlah kata ustaz macam mana salam yang betul. Ada yang kata tunduk dululah, Assalamualaikum warahmatullahi. Ada yang kata tak tunduk terus berpaling. Yang aku tengok orang Indonesia pernah buat Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Dia paling kanan buka dengan kanan, paling kiri buka dengan kiri. Hamba kata wallahu a'lam. Sebab sifat sahabat Nabi melihat Nabi sembahyang begitu banyak. Nabi sembahyang bukan satu malam, Nabi sembahyang bukan satu kali. Perbuatan Nabi sembahyang begitu banyak. Maka daripada perbuatan dihadiskan dengan perbuatan. Fahaman ibarat? Baik. Jadi kesimpulan, dasar yang hamba nak bagi faham pada malam ini, di antara syarat ulama kata sebelum seorang itu masuk ke medan sembahyang, dia kena beza dah hukum mana wajib, mana sunat. Dia kena beza dah. Artinya syarat nak membedakan wajib dan sunat, sekurang-kurang dia kena hafal dah hukum mana yang wajib. Betul tak? Dah tahu bahawa 13 ni wajib, selain 13 hukumnya sunat. Lawan dia. Maka rukun sembahyang ada berapa? 13. Yang pertama, baju merah yang imam ni. Ya? Niat. Banyak yang kata niat. Tapi jaga tuan-tuan, kalau kita mengaji kitab-kitab ulama mutaakhirin, ulama dah ubah. Sebab niat takbir dengan berdiri betul, tiga-tiga diaduk sekali. Tapi kalau tuan-tuan baca kitab-kitab lama, dengan kita baca kitab mutaakhirin, ulama bukan ubah. Ulama telah tukar susun atur dia. Yang pertama sekali ulama kata berdiri betul. Memang betul kalau kita baca kitab fiqh, setengah ulama kata rukun yang pertama niat. Tapi ulama telah ubah, dia letak dah rukun yang pertama diri betul. Kenapa ulama ubah? Dah ulama bukan suka-suka tuan-tuan. Kerana ulama nak menolak setengah-setengah buah akhir zaman ni yang masih lagi beramal niat ketika berjalan. Ada. Dia kata, ustaz, saya mandi ni memang niat nak pergi sembahyang maghrib.
Dia kata niat terangkat ketika mandi. Saat lagi sampai surau tak payah niat dah, terus Allahu Akbar. Ada. Ada dah orang kata, Ustaz, saya berjalan ni memang saya niat nak pergi sembahyang asar. Dia kata niat terangkat ketika berjalan. Sampai surau saat lagi tak ada niat dah, terus Allahu Akbar. Sebab tu ulama nak tolak golongan-golongan ini, dia kata rukun yang pertama diri betul. Bermakna kalau berjalan mandi bukan niat lagi, bermakna dah diri betul, baru itu masuk ni niat. Sebab tu tuan-tuan, kalau mengaji masalah niat ni, sebab apa ulama kata dalam kitab usul fiqh, bila sebut masalah niat, ada 4 jenis niat. Ada yang harus buatkan syarat dalam masalah niat kemudian. Di antaranya apa? Pertama sekali ulama kata al-qasdu, qasad. Satu. Nak sebut masalah niat, ulama kata niat ni ada 4. Pertama namanya qasad, 1. Yang kedua namanya iradat, 2. Yang ketiga namanya azam, 3. Yang keempat namanya niat. Ini semua dalam bahasa Arab. Nak translate dalam bahasa Melayu tak boleh. Makna qasad, kehendak hati. Makna iradat, kehendak hati. Makna azam, kehendak hati. Makna niat pun kehendak hati. Siapa boleh bedakan? Ada. Qasad, rasa hati nak makan. Iradat, kehendak hati nak makan. Azam, rasa hati nak makan. Niat pun rasa hati nak makan. Dan ulama membedakan tempat-tempat macam mana. Yang pertama sekali qasad. Apa makna qasad? Qasad ialah lintasan hati. Nak tu, nak ni, tuan-tuan. Tapi ulama kata lintasan hati yang kosong. Kalau kita mengaji kita fikir, ulama buat misal, dia kata sebagai contoh orang yang bangun tidur. Dia bangun tidur, tiba-tiba hati berkata-kata benda bukan-bukan, yang benda tu tak ada apa-apa. Itu namanya qasad. Nanti yang semua buat kesalahan kemudian. Yang kedua, niat juga tapi namanya iradat. Apa iradat? Lintasan hati, gerakan hati, nak tu, nak ni, tapi berpihak. Lintasan hati. Yang pertama lintasan sahaja, tak ada pihak. Iradat, lintasan hati, nak tu, nak ni, tapi ada pihak. Contoh, berasa nak makan, nak. Berasa tak nak balik, tak nak. Ada pihak. Tapi benda tu tak kuat mana. Sebagai contoh, orang yang sedang berpuasa. Orang yang sedang berpuasa, pukul 9 berasa lapar nak makan. Boleh makan tak? Tak boleh. Walaupun kehendak buat mana, tapi bersungguh tak? Bersungguh. Macam mana bukan boleh makan? Puasa. Itu namanya iradat. Ulama kata lintasan hati, dia ada pihak, tapi tak bersungguh mana. 2. Yang ketiga, niat juga, tapi ulama namakannya azam. Azam ni apa? Lintasan hati, nak tu, nak ni, berpihak, ya ke tidak, boleh ke tidak, dan kuat, tapi tak kuat lagi. Sebagai contoh, tuan-tuan sedang bekerja pukul 12 tengah ni, tiba-tiba bini telefon, bang, tolong balik segera, anak jatuh motor, anak jatuh motosikal, contoh. Kita kata lah, mana boleh balik, abang tengah kerja, tapi pukul 4 saat lagi, lepas dapat cakap, abang terus balik. Bermakna tentu nak balik lah. Tentu, boleh balik selalu ke? Tak boleh lagi. Tentu nak balik, ada pihak memang nak balik dah. Memang tentu nak balik, kuat sungguh. Tapi tak sungguh mana. Ini namanya azam. Berasa saat lagi lepas kuliah nak pergi textbook. Memang confirm nak pergi dah kalau ada masa. Tak pergi sekarang ni, tak boleh. Itu namanya azam. Serupa macam orang berjalan. Dia kata, nak sembahyang maghrib. Itu bukan namanya, namanya azam. Yang keempat, niat. Apa makna niat? 1, lintasan hati. Nak tu, nak ni, dan berpihak, ya ke tidak, dan kuat. Akhir sekali sehingga kuat benda tu. Itu baru sempurna nama ini. Benda pun sembahyang. Berjalan sembahyang ke? Tak. Mandi sembahyang ke? Tak. Apa perbuatan yang awal-awal namanya sembahyang? Salah. Maksud tak. Apa perbuatan yang paling awal kita kata orang tu dah boleh sembahyang? Kalau diri tak sembahyang lagi, contoh, kita berdiri betul, Allah hidup lama tak lupa salah, boleh ke tak? Bermakna bukan sembahyang lagi lah. Orang perempuan berdiri betul, Allah lama nampak lagi, dia betul dengan nama dia, boleh ke tak? Boleh, tak sembahyang lagi. Habis
insya-Allah hamba kasyarah kemudian kali yang kedua. Jadi kesimpulan, rukun yang pertama daripada 13 rukun namanya berdiri betul. Berdiri betul bagi yang mampu. Tak sabarlah masalah ni. Baru petang tadi tuan-tuan seorang sahabat bertelefon. Dia 2 minggu lepas dia ada aksiden, kemudian kaki dia patah. Timbul beberapa masalah. Telefon ustaz tu macam ni cerita, telefon ustaz ni macam ni jawapan. Dah, yang ulama kata wajib berdiri bagi yang mampu. Faham ibarat? Bermakna kalau kita berasa boleh berdiri sekejap, takbir kita berdiri. Allahu Akbar, baru duduk. Faham ibarat? Kalau tak mampu berdiri dah, terus duduk. Tak ada masalah. Yang ulama kata wajib qiyam ketika berdiri bagi yang mampu, walaupun sekejap. Kita berasa boleh lelah sekejap, berdiri sekejap. Allahu Akbar, baru duduk. Lepas tu dia pula ustaz, ada ustaz lain kata Fatihah wajib baca ketika berdiri. Apa kata kalau orang sembahyang baring nak kena berdiri? La ilaha illallah. Bermakna wajib berdiri bagi yang berpuasa satu. Rukun yang kedua, baju kuning. Ya. Rukun sembahyang ada 13. Yang pertama berdiri betul, yang kedua takbir, yang ketiga Fatihah. Macam mana tak masuk niat lagi ni? Oh niat. Rukun yang keempat tadi hijau, Fatihah. Yang kelima sudah rukuk. Yang keenam anti baju kuning. Dia tengah boleh. Rukun yang keenam, ya, sujud. Tak iktidal. Sujud macam mana? Iktidal. Yang ketujuh, sujud dulu. Dah rukuk dah tadi. Sujud. Yang ke-8, duduk antara dua sujud. Yang ke-9, sujud balik. Sudah. Allah Akbar. Dah. Yang ke-9, duduk tahiyat. Ni aku kata sembahyang lama dah tak boleh beza wajib sunat. Tahiyat awal hukumnya wajib ke sunat? Sunat. Melainkan kita ikut imam barulah tahiyat ayat awal menjadi wajib. Wajib tu bukan wajib duduk, wajib ikut. Macam masalah kunut. Kunut hukumnya sunat. Kalau imam tinggal, kita tak usah pandai-pandai nak kedai baca kunut. Tapi kalau imam baca, kita wajib baca. Banyak tempat yang orang ni tega ni tuan-tuan dia pergi. Bila sembahyang belakang kita, bermakna kalau imam baca dia tengah turun bawah. Ulama kata batalah solat tu, batal sembahyang dia. Kalau kita sembahyang belakang dia, kalau dia tak baca, kita pun tak baca, selesai. Kalau kita baca, bermakna wajib dia ikut. Sebab apa? Dia ikut imam. Bila mana kata ikut imam, wajib mutaba'ah, wajib ikut. Syarat selagi mana imam tu tak buat perkara salah. Sebagai contoh, kalau imam tu melompat. Faham ni mana? Kalau imam lompat, kita wajib ikut tak? Wajib. Wajib. Contoh begini, tengah sembahyang jemaah, tiba-tiba ada ular dekat depan, imam lompat. Kemudian kita melompat tak? Ya? Kita melompat juga. Kita melompat bukan sebab ikut imam, kita melompat sebab ada ular. Allah. Okey, jelas. Baik. Apa tadi? Pertama berdiri betul, yang kedua niat, yang ketiga takbir, yang keempat Fatihah, kelima rukuk, keenam iktidal, ketujuh sujud, ke-8 duduk antara dua sujud, ke-9 duduk tahiyat akhir, ke-10 membaca tahiyat akhir, ke-11 selawat ke atas Nabi, ke-12 lafaz salam yang pertama. Ada kena bedakan. Kalau semua salam nanti kita faham yang ini. Dah kita syarah lafaz salam dua wajib. Dan ke-13 tertib baik. Daripada 13 ni tuan-tuan, ulama memecahkan pula kepada 3. Rukun sembahyang semua ada 13. Daripada 13 ni pula ulama pecah kepada 3. Yang pertama namanya rukun qalbi, yakni rukun bangsa hati. Cuma satu yakni niat. InsyaAllah kita akan syarahkan kemudian dalam masalah takbir. Penting masalah ni. Yang kedua dipanggil rukun fi'li. Apa rukun fi'li? Yakni rukun bangsa perbuatan. Kenapa rukun bangsa perbuatan bukan tak wajib ngaji dah? Tapi ulama kata rukun bangsa perbuatan ni tiru-tiru pun boleh jadi. Tengok orang rukuk, macam dia rukuk, kita rukuk. Tengok orang sujud, macam dia rukuk sujud, kita sujud. Bermakna tiru-tiru pun boleh jadi. Tapi rukun qauli, rukun bacaan tak boleh tiru-tiru, wajib ngaji.
Cuma kesimpulan tuan-tuan, daripada rukun fi'li ini cuma dua perkara yang nak berkongsi dengan tuan-tuan. Yang ramai antara kita duk melalaikan perkara begini. Yang pertama sekali masalah apa? Yakni daripada rukuk nak ke sujud, kan? Tuan-tuan sembahyanglah pada rukuk, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, kemudian kita iktidal. Dalam iktidal wajib ke tidak tumaninah? Wajib. Apa makna tumaninah? Berhenti seketika, sekurang-kurang 1 saktah ataupun 2 saat ataupun 2 second. Kenapa kita hari ini ramai yang kata wajib tapi duk sembahyang Sami Allahu liman hamidah? Sah tak? Dan ni Sami Allahu liman hamidah duk tangan goyang, lepas tu nak angkat kain sujud. Allahu Akbar. Sia-sia korbanan kita, sia-sia ibadat kita kepada Allah Ta'ala. Bermakna ingat, jangan lalaikan masalah Sami Allahu liman hamidah yang berhenti seketika. Rabbana lakal hamdu, Rabbana walakal hamdu boleh berlaku. Wajib berhenti sekurang-kurang 2 saat. Masalah yang pertama. Masalah yang kedua timbul pula, Ustaz, bagi kami yang tak boleh berhenti ni, dia jadi perangai yang tak boleh berhenti. Had mana yang kata batal? Tuan-tuan tengok dah. Sami Allahu liman hamidah 1, 2, 3. Batal tidak? Sebab kita mengaji, antara yang membatalkan sembahyang ialah 3 pergerakan dengan sengaja. Tengok dah. Cuba hitung. Sami Allahu liman hamidah, yang jadi perangai tak boleh berhenti. Nak goyang juga walaupun sikit, nak goyang lah. Sami Allahu liman hamidah 1, 2, 3. Batal tak? Nak belajar jadi kiraan 3, batal tidak? Ya? 3 betul-betul batal. Bermakna yang tadi batal tak? Tengoklah dah buat lisan Allah. Tengok dah. Sami Allah liman hamidah 1, 2, 3. Batal tak? Kenapa tak batal? Dah. Hak ni kata lebih dari 3 baru batal. Hak ni kata landing 3 tak batal lagi. Sebab tu ingat dah. Sebab tu aku nak turun kepada tuan-tuan, walaupun masalah mudah, ramai antara kita tak boleh membedakan. Ulama kata masalah 3 kali haji bukan lebih dari 3 dah. Buat 3 kali batal dah betul-betul. Sebab tu dalam masalah muafiq dan masbuk ataupun kita terlewat dah, kita masuk tengok jemaah dah penuh dah. Saf yang pertama penuh, saf yang kedua penuh. Kemudian kita datang seorang-seorang. Tengok dekat luar tak ada siapa nak buat kawan bantu kita. Soalan yang pertama, haji baju merah nak duduk kat mana? Ya? Tengok. Kalau duduk kat tengah nak buat apa? Cuit. Ada perbuatan tu betul tapi kurang sempurna. Sebab apa? Kalau dah tengah takut mengakibatkan perbuatan yang banyak, pergerakan yang banyak. Maka datang kaum yang lain paling afdal duduklah kanan. Duduk sana, tarik seorang belakang. Ada tarik seorang belakang. Bila tarik dia belakang, maka perbuatan movement tu tak banyak. Bermakna ada riwayat nak di tengah pun boleh. Satu. Kemudian bila mana cuit ni timbul lagi masalah. Ada yang kata boleh cuit, ada yang kata tak boleh cuit. Allahu Akbar. Kalau tuan-tuan nak cuit selepas takbir. Cuit sebelum takbir hukumnya haram. Dah? Cuit sebelum takbir hukumnya haram, mengganggu orang sembahyang. Sebagai contoh, tengah sembahyang, orang tengah sembahyang, kita masuk. Kemudian cuit. Allahu Akbar. Tak cuit sebab apa? Tak cuit pun tak apa, takbir kuat-kuat. Allahu Akbar. Dah? Tak takbir kuat-kuat. Oi, aku nak ikut kamu ni, apa boleh? Sebab apa? Tak ada syarat imam kena niat imam. Tapi kalau makmum nak dapat jemaah, bersyarat dia kena niat jadi makmum. Dan baik. Bermakna kalau nak cuit, sama dekat depan, duduk dekat-dekat. Allahu Akbar, cuit, kemudian ke belakang. Yang ke belakang nak syarah ni, kalau kita kata selepas 3 baru batal, bermakna boleh begini dah. 1, 2, 3. Boleh tak? Tak boleh. 3 betul-betul batal dah. Sebab tu ulama ajar kita 1, 2. 1, 2. Dah? 1, 2. Okey. Kalau 1, 2, 3 batal. Baik. Kembali pada masalah tadi. Artinya yang kata 1, 2, 3 batal tu macam mana? Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Adakah batal? Jawapannya masalah ini tak batal lagi. Kenapa tak batal? Ingat kan? Tuan-tuan nak tolak perbuatan ini, kena tolak dahulu perbuatan yang dinamakan perbuatan sembahyang.
Sami Allah, dia angkat tangan tak? Perbuatan ni perbuatan sembahyang tak? Tiap-tiap yang naik kena turun. Turun ni jangan kira satu. Dan sebab yang ni perbuatan sembahyang. Tiap-tiap yang naik kena turun. Dia turun bukan. Yang ni baru satu, yang ni baru dua. Selamat. Dan tapi kalau begini, Sami Allahu liman hamidah. Yang ni confirm batal dah. Faham ibarat. Ingat, yang dikatakan itu tolak perbuatan sembahyang. Bangun dulu Sami Allahu liman hamidah, tiap-tiap yang lain mesti turun. Bermakna tak kira satu. Yang ni baru satu, yang ni baru dua. Maka orang ini selamat. Faham ibarat? Habis masalah yang pertama satu. Yang kedua, dalam rukun qauli ni tuan-tuan, apa yang perlu kita jaga, yakni ketika sujud. Semua reti belaka dah. Wajib 7 anggota menghadap kiblat. Mana 7 anggota? Pertama dahi, 2 tapak tangan, 2 sujud dan 2 jari kaki. Maka ketika sembahyang, minta izin ke belakang wajib lentik ni tuan-tuan. Nampak mudah tapi banyak yang tinggal. Wajib lentik. Adakah wajib kelima-lima jari? Dah, wajib 1 jari. Kadang 1 jari kiri pun tak apa. Ada. Bermakna kalau tak boleh ibu, yang kaki pun yang kelingking pun boleh. Nak buat kelingking saja tak boleh. Baik. Bermakna sekurang-kurang 1 jari pun tak apa. Kalau begini, khilaf. Bermakna setengah pendapat kata batal, ijma' kata tak batal. Tapi syarat yang kena bumi ialah ni perut, ibu jari. Kalau kuku kena, tak sah sembahyang. Dan kuku kena, tak sah. Kalau perut kena, khilaf lagi. Kalau yang ini bermakna tidak, kalau begini bermakna sah sembahyang. Satu. Yang kedua, kenapa ulama kata wajib begini Kenapa ulama kata wajib begini? Kerana tiap-tiap orang yang sembahyang berdiri tentu boleh buat. Tiap-tiap orang yang sembahyang berdiri tentu boleh buat. Soalan paling mudah. Tuan-tuan sembahyang berdiri, kalau sembahyang duduk tu lain, sembahyang baring tu lain. Kalau kita sembahyang berdiri, boleh tak tuan-tuan nak turun kepada sujud? Turun tu tanpa melentikkan jari. Atau tak boleh tak? Faham soalan? Kita turun pada sujud, turun tu tak melentik, turun macam ni. Boleh tak? Tak boleh. Tak dapat, tidak mesti melentik. Bermakna bila nak landing tu betul dah boleh melentik. Walhal, kenapa dah sujud tu angkat macam ni? Allah Akbar. Faham ibarat? Sebab tu tuan-tuan, dalam masalah meletakkan perut bumi ke lantai, hukumnya wajib. Satu. Yang kedua, bila sebut kata wajib 7 anggota menghadap kiblat, wajib tu panjang mana? Baju kelapa jawab. Wajib bermula daripada sujud sampai habis ke? Wajib tu panjang mana? Tak tahu dah. Baju purple jawab. Kita kata wajib 7 anggota menghadap kiblat. Kita syarah hari ni wajib tu panjang mana? Lagi sujud. Ya. Sampai habis sujud. Allahu Akbar. Sebab tu tuan-tuan, ulama menggariskan adanya kaedah tumakninah. Ingat kaedah. Dalam satu sujud ni tuan-tuan, boleh berhimpun sunat serta wajib, boleh berhimpun wajib sahaja, boleh berhimpun wajib, sunat serta makruh. Satu perbuatan kadang-kadang satu hukum, satu perbuatan kadang-kadang 2 hukum, satu perbuatan kadang-kadang 3 hukum. Contoh macam mana? Yang ulama kata wajib 7 anggota menghadap kiblat, bukan wajib keseluruhan sujud dah. Sebagai contoh begini tengok masalah ni. Seseorang bersembahyang, Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi. Tengok kemudian dia bangun, Allahu Akbar. Soalan, sah tidak sujud tadi? Sah. Batal. Ya? Lebih 3 kali. Ini nampak. Sebab tu tengok dia punya masalah. Satu. Okey. Masalah yang kedua. Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi. Terus macam ni. Sah tak sujud tadi? Kenapa sah? Ya? Baik, sekarang kita urai masalah sujud. Kita kata wajib 7 anggota menghadap kiblat. Sekarang ni ketika sujud, dia dah menghilangkan satu rukun, satu anggota, yakni tapak tangan tak ada dah. Dia sujud Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi. Kemudian
Sah atau tidak? Sah. Ha? Sah. Kenapa sah? Ya? Ya? Masa turun tu dah cukup. Bermakna nak bagi faham, wajib sujud bukan wajib ke seluruh sujud 7 anggota dah. Dihitung 7 rukun, 7 anggota kita kiblat, sekurang-kurang sepodar 2 saat. Kalau tak cukup 2 saat baru tak usah sujud. Bermakna kalau waktu sujud begini, Allahu Akbar, tak sempurna lagi dah angkat tangan dah, mula terus angkat, yang ni barulah takatan. Tapi kalau dia sujud terus angkat dan kemudian letak balik, Subhana rabbiyal a'la, baru bangun. Sah tak? Sah. Ini yang disebut satu perbuatan sujud, kadang-kadang satu hukum, kadang-kadang 2 hukum, kadang-kadang 3 hukum. Macam mana contoh yang satu hukum? Yakni dia cuma mengerjakan yang wajib. Allahu Akbar, Subhana rabbiyal, Allahu Akbar, rabbil fili, Allahu Akbar, Subhana rabbiyal, Allah. Bermakna 2 saat, 2 saat, 2 saat dia buat benda yang wajib. Satu. Yang kedua, dia sujud Allahu Akbar, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. 30 saat dia duduk dalam keadaan macam ni dengan sempurna 7 anggota. Bermakna berhimpun wajib serta sunat 2. Macam mana contoh wajib pun ada, sunat pun ada, makruh pun ada. Yakni ketika dia jadi imam. Dan ketika jadi imam sujud lama sangat, sujud sampai sekedar, bermakna hukumnya makruh. 2 saat pertama lepas yang wajib, lepas tu 20 saat yang kedua lepas yang sunat, masuk saat ke-30 yang ke atas hukumnya makruh. Kenapa makruh? Ya, menyusahkan makmum. Kadang-kadang wajib pun ada, sunat pun ada, makruh pun ada, haram pun ada. Siapa boleh bagi jawapan? Sudah. Satu sujud ada 4 hukum. Wajib pun ada, sunat pun ada, makruh pun ada, akhir sekali haram pun ada. Contoh? Hamba tadi dengan orang dah sembahyang, Allahu Akbar. Haji boleh jawab jawab. Boleh nampak tak gambaran ni? Satu perbuatan sujud yang wajib ada, bermakna dia sujud lama dah. Yang sunat ada 30 saat. Yang makruh pun ada, dia sujud sampai sekadar. Walau dia terima. Yang haram pun ada, dia terkentut dia sujud tadi malu dengan orang dah bangun. Haram lah. Dan dia terkentut dah, tapi malu nak bangun. Sebab apa imam? Misalnya orang kata imam pun terkentut. Tak bangun lah kawan tu. Allahu Akbar. Bermakna telah menjadi haram. Fahaman ibarat? Habis masalah yang kedua, yakni rukun fi'li, rukun maksud perbuatan 2. Yang ketiga, masuk dalam matlamat pengajian kita, yakni rukun qauli. Apa rukun qauli? Yakni rukun maksud bacaan. Dalam sembahyang kita tuan-tuan, tak kira apa sembahyang ke, sembahyang sunat ke, sembahyang wajib ke, sembahyang gerhana ke, sembahyang mayit ke, apa semua tak kembali kepada 5 rukun. Bermakna walaupun sembahyang mayat, sebab tu tuan-tuan pada hari ni tak sabarlah kita masalah sembahyang mayat. Dan kadang-kadang bila kita pergi majlis orang ada kematian, kenapa tak sembahyang elok? Dia kata kebiah tak ada. La ilaha illallah. Sembahyang mayat ni tuan-tuan usah kata kebiah, pakai helmet full face pun sembahyang. Sungguh, sebab bukan ada rukuk sujud. Kita kena naik motor besar TCM kan, dari rumah memang ambil duduk dah, sampai-sampai tengok orang dah sembahyang dengan helmet takbir Allahu Akbar, sah sembahyang sebab tak ada rukuk sujud. Tapi bagi salah jaga-jaga takut pergi rumah sudah. Allahu Akbar. Fahaman ibadat. Amin. Jadi kesimpulan, bila sebut saja sembahyang, maka rukun qauli cuma 5. Mana 5? Pertama, takbiratul ihram. Ya, 1, yakni lafaz Allahu Akbar. Yang kedua, Al-Fatihah. 2. Yang ketiga, lafaz tahiyat. Tahiyat di sini memahami kepada tahiyat akhir, tahiyat awal hukumnya sunat. Yang keempat, lafaz selawat. Dan yang kelima, lafaz salam. Bermakna walaupun apa sembahyang sunat ke ia, sembahyang wajib ke ia, sembahyang gerhana ke ia, asalkan nama sembahyang, bermakna tak dapat tidak rukun qauli ada 5. Pertama, takbir, yakni Allahu Akbar. Yang kedua, Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah sampai akhir ayat. Yang ketiga, tahiyat, At-tahiyyatul mubah. Yang keempat, lafaz selawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi
Betul aja tuan-tuan. Pernah bersabda Nabi SAW, wajib ke atas kamu belajar tajwid, dan sekurang-kurang tajwid kamu tajwid pada suratul Fatihah pun tak mudah. Kerana suratul Fatihah ini tuan-tuan akan mengesahkan kita kepada sahnya sembahyang. Ramai pada hari ini tuan-tuan, tajwid dalam suratul Fatihah pun tak boleh syarat. Sebagai contoh, aku nak tanya soalan paling mudah dah. Huruf qalqalah dan apa? Aku bukan tanya ikhbar, tanya yang paling sikit. Huruf qalqalah dan apa? Baju kuning. Baju biru, huruf qalqalah dan apa? 3. Okey. Baju biru dekat pintu belakang sana, huruf qalqalah dan apa? Allah Akbar. Biar malu dah, muncul kita boleh ngaji pada hari ini. Jadi insyaAllah tuan-tuan, segala ilmu-ilmu perkara-perkara ini hamba akan huraikan ketika kita menguraikan takbir, Fatihah, tahiyat, selawat, salam. Dan insyaAllah bermula pada hari ini kita akan masuk pada masalah yang pertama, yakni pada menguraikan takbiratul ihram. Bismillahirrahmanirrahim. Baca semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang pertama sekali tuan-tuan, dalam lafaz Allahu Akbar, hukum yang pertama ini, Allahu Akbar wajib dibaca dengan lidah dan wajib didengar oleh lidah. Bermakna kalau kita baca, kita sendiri tak dengar, tak sah sembahyang. Satu dah. Bermakna wajib Allahu Akbar. Dan telah kita maklum, hukum angkat di sunat cuma lafaz dua wajib. Sebab tu aku nak tanya soalan yang kedua. Contoh, takbir kata imam, Allah Ta'ala nak uji ni tuan-tuan, mudah saja kan. Imam takbir Allahu Akbar, tiba-tiba berasa niat tak masuk. Contoh dah, berasa niat tak masuk. Waktu yang sama, makmum dah angkat dah Allahu Akbar. Soalan yang pertama, tanya imam dulu. Imam agak-agak nak buat apa? Ya? Teruskan. Semayang tak sah dah dan niat tak ada. Tuhan nak uji, takdir kata masa takbir tadi niat tak masuk. Kan? Biasa buat masuk, hari ni takdir kata niat tak masuk. Maknanya kita berasa nak takbir lagi sekali. Takdir kita buat masalah, imam turun tangan. Dah? Tak masuk ni, turun tangan. Dah? Soalan kepada makmum pula, makmum nak buat apa? Ikut macam imam juga. Kalau kita ikut perbuatan imam, maka perbuatan kita haram. Haram lagi berdosa. Hukum yang pertama, haram membatalkan sembahyang dengan sengaja. Sebab tu ingat tuan-tuan, dalam masalah kentut, maaf dah, kalau tuan-tuan sembahyang merasa nak terkentut dan kita sengaja mengkentutkan kentut kita, sembahyang batal lagi haram. Nampak mudah. Kalau tak mengaji betul begitu. Dan kalau kita berasa terkentut, maaf dah, tiba-tiba dengan sengaja kita buat, biarlah dia sembahyang batal. Tak, bukan masalah sembahyang batal, tak. Perbuatan itu haram. Kenapa haram? Kerana membatalkan sembahyang dengan sengaja. Sebab apa ulama kata haram begitu? Soalan paling mudah tuan-tuan. Kentut ni kita boleh tahan tak? Boleh. Paling tidak 10 second. Tengah kenduri. Excuse me. Nak belakang sekejap. Nak buat apa? Nak buat angin. Bermakna kalau di luar sembahyang boleh tahan. Dalam sembahyang pun wajib tahan. Sebab itulah kita fikah. Ulama ajar kita dua kaedah. Yang pertama sekali, kalau berasa nak terkentut, wajib kemul. Yang tu nak buat praktikal tak boleh lah. Wajib kemul. Bermakna tarik punggung tu dalam. Tak wajib. Kenapa wajib? Kerana nak mempertahankan sembahyang. Dah kemul juga, berasa nak keluar lagi, tekan pun. Sebab apa? Selagi rukuk tentu keluar. Tentu keluar dah. Kalau dah ikhtiar, kemudian dia keluar, sembahyang cuma batal, tidak membawaki kepada haram dan tak berdosa. Allah, nampak simple. Tapi dengan kejahilan kita, kalau tak mengaji, Allah begitu banyak dosa yang kita tak tangguh. Fahaman ibarat. Ya? Yang imam tadi tu. Dia tak ada niat buat lagi sekali. So makmum terus. Makmum teruskan saja. Tapi biasa makmum salah ikut sebelum. Kalau kita turun, perbuatan haram lagi berdosa. Bermakna takdir kata imam turun tangan, kita tunggu dia dah standby. Sebab apa yang kaedah? Ulama kata, antara dalil kata selepas imam takbir balik, kenapa kita boleh ikut? Kalau kita mengaji kaedah, ada satu kaedah kata dari luar boleh masuk, dah keluar tak boleh masuk.
dari luar boleh masuk, dah keluar tak boleh masuk. Contoh ini, macam mana yang kata dari luar boleh masuk? Tuan-tuan asar besok datang sampai waktu asar kita azan, tengok-tengok seorang pun tak ada. Kita semayang semua-semua di belakang kan. Habis rakaat pertama sambil Allahu Akbar, datang satu jemaah 4-5 orang buat jemaah di depan. Bermakna kita dah rakaat yang kedua, dia orang baru masuk. Kita boleh masuk? Oh, aku nak ikut dia jadi imam? Boleh? Tak usah cakap lah, dia adalah hati. Aku nak ikut imam tu untuk jadi imam. Di sini ada dua pilihan. Satu, kita boleh tidur di situ, bermakna ikut sampai habis, cuma pahala jarak tak dapat. Yang kedua, kita boleh berjalan 1, 2. Ada. Kalau di bawah ke depan, kita juga ada 1, 2, 1, 2. Pahaman ibarat. Tapi masa rukuk tak usah jalan lah. Masa diri saja. Saya lagi masa situ orang tak sakit. Masa diri saja. Rukuk berhenti. Tidak sambil Allah bangun balik gerak 1, 2. Walau besar pun tak apa. Walau besar 1, 2. Boleh. Baik. Artinya dari luar boleh masuk. Tapi jaga. Bila mana mereka dah 3, kita dah 4 dulu. 2 kaum. Yang pertama sekali mufaraqah, keluar daripada imam bagi salam. Kaum yang kedua, kalau kita mengerti, memahami atau boleh baca ayat-ayat yang panjang, kita suruh sampai imam bagi salam. Bermakna tunggu dia habiskan satu rakaat di akhir bagi salam bersama dengan imam. Ini contoh dari luar boleh masuk. Okay? Yang kedua, dah keluar tak boleh masuk. Contoh ini, kita semayang dekat imam yang kita tak kenal. Balik ke Kelantan tuan-tuan sampai di Gua Musa semayang di bawah dah. Rakaat pertama dengar imam tu baca ghairil maghdubi alaihim, bunyi maghdub. Bukan maghdub, bunyi maghdub. Kita belagak pandai. Imam ni salah baca, aku nak mufaraqah lah. Sebab tu ingat tuan-tuan, walaupun mengaji fiqh, jangan tinggalkan fiqh tasawuf. Sebab fiqh tasawuf ini antara kaedah nak menjaga bagi hati. Faham tak? Fiqh tasawuf nak menjaga bagi hati. Fiqh tasawuf ulama ada kalau semayang di belakang imam yang tak kenal, kalau imam tersalah baca rakaat yang pertama, tuan-tuan jangan mufaraqah dulu. Wajib husnuzan. Wajib baik sangka. Boleh jadi imam baca betul, aku salah dengar ke, atau imam baca betul speaker silap keluarkan bunyi ke. Buatlah misal macam-macam supaya apa? Jangan buka hati untuk syaitan masuk. Kalau nak mufaraqah, buka lubang, dia boleh nak keluar ke tak, nak keluar ke tak. Dengar imam baca iya kan nak kudu, tak bunyi iya kan nak kudu kan. Satu, baik. Artinya kita dengar imam tu baca ghairil maghdubi alaihim, mufaraqah, keluar. Masuk rakaat yang kedua, dengar imam tu baca betul tak ghairil maghdub. Sudah. Nak masuk balik? Tak boleh. Dah mufaraqah, tak boleh masuk. Faham ibarat? Bermakna sembahyang seorang sampai habis, tapi dari luar boleh masuk. Dah keluar tak boleh masuk. Jadi serupa macam tadi, bermakna bukan kita mendahului imam yang tersilap. Bermakna tak yang dikatakan mendahului imam. Yang sepatutnya imam tak payah turun. Allahu Akbar. Tak masuk dah. Jangan turun. Kalau turun berlaku makmum. Takbir lagi sekali. Tanpa menurunkan tangan. Nak bagi faham, angkat ni sunat, tak angkat pun tak apa. Fahaman ibarat. Jelas? Wallahu a'lam. Habis. Baik. Sikit lagi. Hari ni kita syarah yang ini saja dah. Kesimpulannya tuan-tuan, dalam perkataan Allah Akbar ni ada 6 perkara yang wajib kita jaga. Yang pertama sekali, jangan dipanjangkan Yang ni banyak orang dah buat dah. Ayat-ayat atuk-atuk jangan bagi. Jangan panjangkan Allah. Batal sembahyang. Bermakna tak sah sembahyang. Bukan batal, tak sah. Kenapa tak batal? Sebab tak sembahyang lagi nak batal macam mana? Yang batal dia orang sembahyang dah. Fahaman ibadat. Yang ni tak sembahyang lagi. Allah bagi-bagi lagi silap dah. Bermakna tak sah sembahyang. Jangan dipanjangkan bahkan wajib dibaca Allah. Dia baca Allah. Ada tuan-tuan yang ni satu. Yang kedua, yang wajib dijaga jangan tambah sabdu pada contoh Allahu Akbar, bunyi 2 kali, tak sah sembahyang. Allahu
taksar. Bahkan wajib dibaca Allah, Allah, bukan Allah. Kalau waqaf betul lah Allah, tapi ni wasal kan sambung Allahu Akbar. Dua. Yang ketiga yang wajib dijaga, jangan dipanjangkan hu. Yang ni tuan-tuan hangpa tak jumpa lagi dah kan? Bermakna contoh Allahu Akbar, tak sah sembahyang. Allahu Akbar. Tiga. Yang keempat, yang ini harus dua. Bermakna kalau kita buat taklah batal, tapi sebagai orang yang Tuhan pilih sebagai orang haji, wajib kita jaga perkataan ak. Dan kenapa ramai pada hari ini banyak baca ayat ni? Tengok azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayat ni tuan-tuan makhraj mari dari mana? Dan kita orang Melayu ni tuan-tuan, orang yang terbaik, lapas terbaik, lahjah terbaik. Sebab tu orang Yaman bertabik kepada kita. Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz orang Yaman, keturunan Nabi SAW ada. Orang Yaman tuan-tuan ada setengah-setengah huruf tak boleh sebut. Di antara huruf qaf. Orang Yaman sebut qaf punya go. Gaudi. Dan kita orang Melayu sebaik-baik lidah boleh sebut qaf. Dan sebab tu janganlah kita nak menggunakan lahjah orang lain. Bangun-bangun ni buat tabligh, buat tabligh dah. Buat tabligh datang orang 4-5 orang. Ajak pergi surau. InsyaAllah, insyaAllah kita surau. Awak tu Melayu sebut insyaAllah tak boleh ke? Nak selain-selain insyaAllah. Sebab apa? Kita bukan orang Pakistan. Faham ni ibarat Allah. Kita orang Melayu. InsyaAllah ibarat lagi. Ni insyaAllah, insyaAllah dan lagi. La ilaha illallah. Kita sebaik-baik lahjah gunakan lahjah kita. Jadi kesimpulan dalam perkataan lahjahnya bagaimana? Bukan Allahu Akbar. Ini takbir Allahu Akbar, azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedangkan kalau kita mengaji makhraj, alif di atas a punya apa? Allahu ak, Allahu ak. Bukan aib. Kalau baca aib ustaz batas sembahyang ke? Tak batal. Cuma zalim dua. Apa makna zalim? Meletak satu benda tak kena pada tempat dia. Kebiar letak kat lutut, zalim ada kebiar. Sifat bacaan baca ak, kita baca aib, tapi tak batal. Dan bermakna bacalah kita Allahu ak. Empat. Yang kelima, jangan dipanjangkan alif pada bawah. Allahu Akbar, tak sah sembahyang. Dan kalau panjang bawah Allahu Akbar. Dan yang akhir sekali untuk malam ni, perkataan bawah dalam masalah roh ni tuan-tuan ada dua wajah cara baca. Pertama sekali dengan wajah dhammah Allahu Akbar. Dia bukan macam bunyi baru Allahu Akbar. Yang kedua dengan wajah mati Allahu Akbar. Dan pilih mana bahasa yang kita mampu. Bagi muazzin, mana muazzin? Muazzin mana muazzin? Dan muazzin untuk azan ada tiga wajah. Ingat muazzin pun kena mengaji, yang bukan muazzin pun kena mengaji. Barulah tak kata muazzin salah baca, tak salah baca. Bagi azan, tiga wajah cara baca. Yang pertama bagi depan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang kedua bagi mati Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang ketiga bagi atas Allahu Akbar, Allahu Akbar. Afdal yang mana? Untuk takbir afdal bagi depan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi jaga untuk takbir raya, tekor ambil tahu kan? Untuk takbir raya afdal bagi mati Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau sambung tak salah. Dalam tekor ada dua, satu afdal, satu asah. Kalau kita ambil ni kita lebih baik. Kalau kita pilih yang ni sah. Faham pada ibarat? Habis masalah pertama yang dibahas sekarang Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baca macam ada setengah kata antara kalau kita matikan Allahu Akbar azan tu, dia kena ada saktah. Betul. Macam mana saja kita kena berhenti Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak ada masalah. Sebab dia bukan perkataan, dia bukan dua perkataan. Dia Allahu Akbar ni perkataan yang diulang. Dan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia ejaan ni bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia Allahu Akbar yang dibaca dua kali. Dan wallahu a'lam. Habis. Baik. Jadi insya-Allah cukuplah untuk hari ini. Pada sidang yang akan datang kita akan bersama lagi tuan-tuan perkataan Allahu Akbar, bagaimana cara nak masuk niat. Yang ini penting untuk kuliah yang akan datang. Hamba akan merujuk kitab Hidayah
iaitu Sobian. Sebab tu tuan-tuan dalam masalah masuk niat ni, ulama kata semuanya ada 27 tempat cara nak masuk niat. Banyak yang kita pada hari ni tak mengerti kaedah. Bila orang kata masuk, kita pun masuk Allahu Akbar, tapi tak tahu bagaimana cara nak masuk ni niat. Kadang-kadang sehingga tak faham. Ada yang kata masalah bercakap dah, tak bercakap dah, timbul pula perbalahan, ustaz macam mana niat yang betul. Ada yang kata boleh berkata, tak boleh berkata lah. Tuan-tuan nak muhasabah dengan tuan-tuan, selama ni aku niat berkata-kata ke tidak? Tuan-tuan cuba recheck ketika kita musafir. Tolong saya buat, aku musafir, baru ni aku niat macam mana? Semayang zuhur nak jamak dengan asar, Allah pun boleh. Allah, aku semayang fardu zuhur ni bukan dengan asar, dia tak makmum kerana Allah Ta'ala. Allah Akbar. Bermakna orang tak berani begitu. Sedangkan dalam kitab Hadlah, ulama bagi kaedah mudah je tuan-tuan, jamak kosan. Contoh kalau kita buat jamak takdim, tarik zuhur, tarik asar, bawa kepada zuhur. Niatnya mudah. Usalli fardhu zuhri raka'ataini lillahi ta'ala. Allah, aku solat fardu zuhur 2 rakaat. Nak kata sahaja pun boleh, cakaplah sahaja aku tidak usah malam. Aku semayang boleh. Aku semayang fardu zuhur 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Tengah semayang dia kata, aku nak himpun zuhur dengan asar. Kan mudah kalau kita bagi. Kemudian bagi salam. Selepas salam, sunat berganjak 1 langkah. Kerana apa? Tiap-tiap tempat sujud kelak akan bersaksi di hadapan Allah Ta'ala. Niat bagaimana pula asal? Usalli fardal asri raka'ataini lillahi ta'ala. Allah, aku salat fardu asar 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Akan mudah kalau kita mengaji. Ini aku salat fardu zuhur dihubungkan dengan asar serta puasa makmum 2 rakaat. Tak takut tak sampai nak masuk. Itu yang niat 3, 4, 5 kali. Dah kita pergi musafir, kawal sebelah tu baru mati bini pula. Allah tak masuk-masuk. Takut saling kena siku. Kalau takhir lagi mudah. Apa takhir? Kita takhir zuhur bawa kepada asar. Masuk saja waktu zuhur wajib niat. Bukan pukul 12. Tengah jalan pukul 1 dah sampai zuhur besar. Kita pakat-pakat buat jamak takhir lah niat ketika zuhur. Sampai waktu asar, nak buat asar boleh, zuhur boleh. Niat dia lagi mudah. Usalli fardal asri raka'ataini lillahi ta'ala. Allah, aku salat fardu asar 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Dalam hati tak ada kata jamak dah, sebab kita dah kata pada waktu zuhur. Bagi salam baru pula zuhur. Usalli fardal zuhri raka'ataini lillahi ta'ala. Aku salat fardu zuhur 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Mudah. Yang paling mudah yang ketiga, jamak takyah. Tak payah buat lagi zuhur, tak payah asar pun tak payah. Allah Ta'ala. Jadi insyaAllah semua itu kita akan bahaskan pada kuliah yang akan datang. Bagaimana cara nak masuk ni niat. Nak masuk dalam huruf A ke, nak masuk dalam huruf Al ke, nak masuk dalam huruf A ke, nak masuk dalam huruf Ba ke, semua akan dibahaskan dalam masalah takbiratul ihram. Wallahu a'lam. Baik, soalan. Ya tuan. Ya saya. Kita baik. Yang paling afdal dibaca dua, ini dibaca 4 hari disuka 2, 4 dah. Amin. Itu yang paling afdal. Wallahu a'lam. Yang paling afdal dibaca 2. Amin. Sebab A itu ganti daripada 2 hamzah. Asalnya amin. Dia ambil hamzah pertama letak di atas, maka baca 2 harakat. Cuma ditulis panjang tu sebab ada setengah riwayat lain boleh baca 4. Amin. Itu setengah riwayat lain. Sebab tu kalau kita mengaji Quran, tengok kenapa Fatihah resam yang terbaru ditulis dengan kaedah begini. Kalau resam nama Maliki, ya tak? Kalau resam baru dia tulis Maliki. Ejaan begini tak? Ada. Kenapa dia tukar ejaan pada resam? Kerana kaedah ni satu qiraat dia boleh pakai. Kaedah ni banyak qiraat boleh pakai. Sebab tu kalau kita sembahyang belakang imam, ada imam baca Maliki Yaumiddin, imam tu baca betul tapi dia salah. Imam tu baca betul tapi dia salah. Betul dia macam mana? Sebab dia bawa qiraat yang lain. Fi ba'di qiraatin, pada setengah qiraat ma dia baca
satu harakat. Maliki yaumiddin. Salahnya apa? Tak sahabat daripada orang awam yang tak mengaji masalah qiraat. Sebagai contoh, kalau contoh mendengar ada imam baca Bismillahirrahmanirrahim, baca nu. Tak salah pada makhraj, tapi masalahnya qiraat tu tak boleh bawa pada resam kita. Faham ibarat. Semua masalah tadi, ni memang tulisannya panjang sebab setengah resam baca 4-4. Tapi resam kita baca 2, kemudian yang belakang 2-4-6. Amin. Faham ibarat? Wallahu a'lam. Jelas. Jadi ingat, kalau ada juga imam baca Maliki yaumiddin, tak usah katalah imam tu salah. Tapi memang imam tu salah. Jelas tak? Tak usah kata imam tu salah, tapi memang imam tu salah. Faham tak? Imam tu tak salah baca, cuma dia salah membawa kaedah yang tak sesuai bagi orang awam. Macam ayat sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahda walladhi akhrajal mar'a faja'alahu ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra wa dhakir in nafa'ati dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-nar al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fa shalla bal tu'sirun. Jangan terkejut ada orang baca bantu siru dengan wajah wow, bantu siru. Oh, imam salah baca dah, aku nak mufaratah dah. Allah, kita rasa kita cerdik. Pada imam tu baca betul, cuma dia salah. Perkataan a'adzartahum fi ba'di riwayat sudah riwayat a'adzartahum digugurkan satu hamzah. Wallahu a'lam. Sila tuan dia. Ya. 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 Dalil. Ada dalil yang wajib 7 anggota menghadap kiblat. Ya. Ada ulama kata masalah yang dikira sebagai anggota ialah perut bumi. Perut bumi dah tu. Allah. Perut kaki. Maka ulama tak dikira sebab tu ulama tak berkias sebagai itu ialah dia dikatakan anggota. Wallahu a'lam. Nak kata dalil bermakna Allah menunjuk kemudian. Wallahu a'lam. Baik, soalan lain? Ya tuan. Amin tu, baik. Sunat juga dibaca di luar solat. Sebagai contoh, ketika zikir selepas sembahyang, kan kita istighfar, kemudian kita baca Allahumma antas salam, Allahumma ajirna, kemudian kita baca Fatihah. Selepas Fatihah tu sunat baca amin tau. Ulama kata sunat juga baca amin. Walaupun di luar daripada sembahyang. Wallahu a'lam. Ya tuan. Ya. Imam yang tak ada tumakninah. Baik. Yang pertama sekali, imam dia ada 2. Satu imam yang kita kenal, 2 imam yang kita tak kenal. Imam yang kita ketahui, bermakna tahu dah kebiasaan imam ni memang tumakninah tak ada. Bermakna kalau kita ikut dia sembahyang, kita yang tak sah. Dia sah, sebab apa dia sah? Dia tak reti. Orang yang tak reti, sembahyang dia sah tapi Tuhan tak terima. Faham ni ibarat? Kita reti, kalau kita ikut dia, kita tak sah. Satu. Yang kedua, kalau imam yang tak dikenal, bermakna tengok dahulu dia macam tadi lah. Bermakna kemungkinan rakaat yang pertama dia tergelincir. Kebiasaan imam ni dia melakukan tumakninah, tapi takbir hari itu kita terperasan masa dia bangun iktidal tak ada tumakninah. Tunggu sampai rakaat yang kedua. Ini imam yang tak kenal. Macam kita musafir ke, balik kampung ke, singgah ke dalam sembahyang, tengok imam ni tak buat tumakninah. Tapi kalau yakin masuk rakaat kedua tinggal tumakninah, wajib kita mufaratah. Keluar daripada imam. Kesimpulan, imam yang kita kenal kalau ikut daripada awal tak sah dah. Bermakna tak boleh menjadikan dia imam. Tapi kalau imam yang tak kenal, jadikan dulu imam, duduk husnuzon, baik sangka dulu, kemudian barulah kita menghukumkan masuk rakaat yang kedua. Sebab tu tuan-tuan, kalau tadi efek tasawuf ni mudah kehidupan kita. Sebagai contoh paling mudah lah, tuan-tuan tengah sembahyang, dengar bunyi handphone. Agak-agak kalau kita mengaji pegang, kita kata bunyi handphone yang bergangguan lah. Lagu pula lagu Mahir Zain.
barakallah. Oh, dan bunyi handphone contoh. Gangguan tak? Gangguan. Tapi kalau tuan-tuan mengaji ilmu fiqh tasawuf, bunyi handphone ni sebenarnya bukan gangguan. Bunyi handphone ni merupakan satu rahmat. Dan satu rahmat kepada kita. Nak tahu jawapannya, tunggu di kuliah akan datang. Kamu tak cerita hari ini. Wallahu a'lam. Sebenarnya bunyi handphone itu satu rahmat, bukan gangguan. Kalau kita anggap dia gangguan, maka dia menjadi gangguan. Kalau kita anggap dia rahmat, sebenarnya tuan-tuan akan bersyukur. Aku nak lagi cari mana bunyi handphone. Allahu akbar. Faham ni ibarat? Wallahu. Baik. Ada soalan lain? Ya. Itu apa kata? Kalau kita faham mereka, kita akan kata ganggu. Tapi kalau kita syarat topik tasawuf, sebenarnya bukan gangguan. Dalil contoh dah kali bagi jawapan lah. Baik. Kita ni tuan-tuan, satu manusia yang ulama kata kita ni lara. Lara ni apa? Kita ni bukan ahli tarekat dah, bukan ahli zikir dah. Begitu jarang kita ingat kepada Tuhan. Sebab itulah masalah tasawuf. Kebiasaan dalam nikmat adanya bala, dalam ujian adanya rahmat. Kalau fiqh ni, fiqh ni kita memandang, bila nampak orang tu baik, kita kata rahmat. Bila nampak orang tu jahat, kita kata cela. Dalam tasawuf balik, kebiasaan dalam kebaikan ada kecelaan, dalam ujian ada rahmat. Berapa ramai pada hari ini ketika Tuhan bagi nikmat lupa Tuhan. Tiba-tiba besok kita ziarah sahabat kita untuk hospital. Tahu dah dulu masa kerja tuan-tuan semayang pun dah, tapi bila Tuhan uji patah kaki, Allah bermakna kalau tak patah kaki, kawan tu nak berzikir dah. Sedangkan Tuhan kata tak ada kehidupan musuh terbaik melainkan ingat dia kepada Tuhan. Contoh paling mudah, besok hari Ahad, contoh hari Ahad. Hari Ahad tuan-tuan petang-petang tak tahu nak buat apa, duduk di laman rumah kita, bawa anak-anak pergi main taman dan sebagainya. Kemudian kita buat solat harakah dan sebagainya. Tengah-tengah anak main wayang, kita baca harakah, atau kita minum kopi, atau kita baca buku dan sebagainya. Jarang kita nak berzikir kepada Tuhan. Tiba-tiba tengah duduk cycle ni, lalu satu motor. Amor naik motor. Bila Amor naik motor, apa berlaku? Astagfirullahaladzim. Mata tengok. Sebab Amor ni tuan-tuan bukan nanti pakai seluar panjang tak, mereka pakai seluar pendek. Kesimpulan, kalau tak ada ujian, mulut nak berzikir lah. Kalau tak datang ujian tadi, terbit tak astagfirullahaladzim? Tak terbit. Bila ada ujian, baru datang rahmat. Contoh, tengah semayang, Allahu Akbar. Tuan-tuan kalau tak diuji, jarang kita nak di hati untuk ingat kepada Tuhan. Allah nak berzikir payah. Nak faham makna jauh sekali, nak berzikir pun payah. Tiba-tiba tengah semayang ni, kawan sebelah dengar bunyi handphone. Kalau syariat marahlah. Kalau kita syarah ke hakikat, handphone tu takkan berbunyi melainkan dengan perintah Allah. Hati kawan rumah nak telefon tu, kalau Tuhan tak gerak, boleh dia call waktu maghrib tu. Tak call, baik. Tiba-tiba berbunyi. Bila berbunyi, kalau kita anggap itu kehancuran, bermakna kita akan memandang ia kehancuran. Tapi kalau kita memandang ia benda baru, kita akan buat apa? Kita lawan tak? Baik. Bila dengar bunyi handphone, kita lawan tak? Lawan buat apa? Allah. Kita zikir. Kenapa kita zikir? Supaya tak nak menjadikan bunyi handphone satu gangguan. Soalan, kalau tak datang bunyi handphone tu, hati nak zikir tak? Daripada first sampai 4 rakaat hati layan. Tuhan pun tak ingat, bacaan pun kita tak minta tahu, nak berzikir jauh sekali. Tapi bila datangnya ujian, Allah. Dan kita menjadikan benda tu satu perkara untuk ingat kepada Tuhan. Sebab tu kalau mengaji fiqh tasawuf, bunyi handphone satu rahmat. Allah lagi bunyi lagi nak berzikir. Sebab bila salah kita hilang ni, berzikir sekali Allah, hilang balik zikrullah, lalai kita kepada Tuhan. Datang pula ujian ni, kawan dah sebelah masuk dalam Allah. Bermakna nak lawan benda tu, Allah. Siapkan mata sekali. Kenapa? Nak mendidik hati supaya khusyuk. Kalau tak ada kawan tadi, nak berlaku tak benda tadi? Allah datangnya ujian, satu rahmat. Datangnya ujian pun satu rahmat. Faham mana di mana? Wallahu a'lam. Ada? Ya tuan. Pada pakai handphone, maka hukumnya wajib. Tapi kena menjaga 3 pergerakan. Bermakna kalau handphone di sini 1, 2, baca dulu SMS lah. Bermakna letak tangan dan tutup. Faham di mana?
masjid 1, 2. Jangan mengakibatkan 3 rukun yang panjang. Kalau 1, 2, stop dulu. Dan belakang 1 balik. Jangan 1, 2, sebab telah bergerak pergerakan yang besar. Faham ada ibarat? Allah. Dan jadi cukuplah untuk hari ini pukul 9 lah. Mudah-mudahan segala bila kita Allah Ta'ala memberi faham, kita bersambung pada kuliah yang akan datang membahaskan lafaz Allahu Akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allama al-Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasy-syajaru yasjudan. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'na fattabi' qur'ana thumma inna 'alaina bayana bal huwa Qur'anun majid fi lawhin mahfuz. Sanuqri'uka fala tansa, sanuqri'uka fala tansa, sanuqri'uka fala tansa. Ya Allah, apa yang kami baca janganlah kau lupakan. Ya Allah, apa yang kami dengar janganlah kau lupakan. Ya Allah, apa yang kami ulang janganlah kau lupakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sirri hayatil wujudi wa sababil a'zami li kulli mawjudin salatan tuhafizna minal